Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Perang Dunia Kedua telah meletus dan Sarawak juga tidak terkecuali daripada mendapat kesan daripada peperangan ini. Pada masa inilah blok kuasa besar dunia bermain catur dan mengagih-agihkan tanah Nusantara antara mereka. Sebelum session tu kan, England ada menghantarkan wakil-wakilnya ke Sarawak merisik, ya, adakah orang-orang Sarawak ni bersetuju untuk diperintah oleh England. Dalam dokumen ini adalah salah satu statement lah daripada Raja Brooke itu sendiri yang menyatakan bahawa untuk kerajaan British ini jangan terlalu campur tangan. Oleh itu, Charles Vyner Brooke pada ketika itu telah melantik wakil-wakil kerajaan British dalam pemerintahannya. Kemajuan pemerintahan Sarawak hasil daripada pengeluaran getah dan minyak mentah telah membantu Charles Vyner Brooke dalam menambah pendapatan Sarawak. Inilah yang menjadikan Sarawak sebagai tumpuan negara besar lain di sekitarnya. Walaupun demikian, Sarawak tidak mempunyai sumber ketenteraan yang kuat. Mereka memerlukan sumber ketenteraan British atau sekurang-kurangnya pegawai British dalam kerajaan untuk mengawal kemarahan negara lain ke Sarawak. Dia bukan penyerahan Sarawak kepada British, dia lebih kepada keterangan ataupun koresponden berkenaan dengan penempatan wakil British untuk bertugas di Sarawak, bertugas di dalam kerajaan Sarawak pada waktu itu. Jadi kiranya pada tahun 1941 itu Sarawak masih di bawah pemerintahan keluarga Brooke. Jepun pada masa yang sama telah menjadi satu negara yang bercita-cita tinggi dalam mendapatkan penguasaan terhadap negara Asia lain dengan slogan Asia untuk Asia. Idea asasnya ialah untuk mewujudkan blok Asia yang dipimpin oleh Jepun dan bebas daripada pemerintahan kuasa barat. Keadaan yang menggerunkan ini menyebabkan Brooke melarikan diri bersama-sama keluarganya ke Sydney, Australia. Brooke telah bersembunyi di situ sehinggalah tamatnya peperangan. Serangan Jepun telah menyebabkan banyak kemusnahan. Jepun juga telah memerintah Sarawak dalam tempoh beberapa tahun dan menyebabkan beberapa sistem pemerintahan Brooke berubah. Britain mencuba banyak kali untuk mendapatkan Sarawak sebagai sebahagian daripada tanah jajahan mereka. Namun begitu, usaha ini mendapat jalan buntu apabila Raja Charles Brooke yang memerintah Sarawak pada waktu itu berkeras tidak mahukan campur tangan daripada British. Dalam dokumen ini adalah salah satu laporan daripada wakil British ini di mana dia menyatakan ada statement lah daripada Raja Brooke itu sendiri yang menyatakan bahawa untuk kerajaan British ini jangan terlalu campur tangan ataupun melangkaui batasan. Dengan situasi perang dan keadaan Sarawak yang mempunyai sumber ketenteraan yang sedikit, British telah membantu dalam membuat perjanjian dalam hubungan luar Sarawak. Perkara ini merupakan satu pilihan yang terpaksa Vyner Brooke lakukan kerana keadaan geopolitik semasa semakin meruncing. Ditambah lagi dengan keadaan peperangan di luar Sarawak. Oleh itu, termeterailah perjanjian antara Brooke dan British untuk menjalinkan kerjasama berkaitan hubungan luar dan ketenteraan. Ini menjadikan pegawai British diletakkan dalam pentadbiran Brooke. Keadaan ini pada asalnya dilihat sebagai satu usaha yang baik, tetapi keadaan ini menyebabkan pentadbiran Vyner mula berubah. British mula mempunyai suara dalam pentadbiran Vyner, walaupun Sarawak bukanlah
di bawah pemerintahan British. British juga sedar bahawa situasi penyerahan tahta Sarawak bukanlah mudah. Pertelingkahan antara Brooke dan warisnya telah dijadikan salah satu asas dalam mencampuri politik Sarawak selain daripada faktor keselamatan luar. Pelbagai cara dan siri rundingan dengan Brooke telah dijalankan, dan dengan meletakkan pegawai British dalam pentadbiran Brooke, inilah menjadi batu asas permulaan kepada usaha mendapatkan Sarawak yang pada ketika itu mempunyai sumber asli yang banyak. Brooke tersepit dalam peperangan dan politik dalaman untuk mencari penyambung legasi Brooke. Okay, mula-mula pada zaman Brooke, dia nak Sarawak dijaga, as a protectorate of England. Jadi mula-mula dia tak nak sebab di Pulau Borneo di sebelah selatan Belanda, Belanda. Jadi masa tu England dengan Belanda dia tak nak bergaduh, tak nak bergaduh. Sebab kita pernah tahu kan zaman Belanda berperang dengan Spain, kawasan-kawasan Belanda England yang tolong jaga. Lepas tu dia serahkan balik kepada Belanda. Sebelum session tu, yang mana penyerahan Sarawak kepada England untuk diperintah oleh Charles Vyner. England ada menghantarkan wakil-wakilnya ke Sarawak merisik, adakah orang-orang Sarawak ni bersetuju ataupun tak untuk diperintah oleh England. Jadi dihantarkan oleh England 2 orang wakil yang boleh berbahasa Melayu ke Sarawak. Ke Sarawak dan dimenterai dan dibaca kepada Kaunsil Negeri Sarawak. Brooke ternyata tidak mempercayai adik dan juga anak saudaranya sebagai waris pemerintahan Brooke. Situasi juga diburukkan dengan kehadiran Jepun ke Borneo. Charles Vyner yang terdesak akhirnya perlu meletakkan pegawai British dalam pemerintahan. Demikianlah permulaan kepada perubahan sejarah Sarawak selepas zaman pemerintahan Brooke. Langkah pertama untuk mendapatkan Sarawak dari Brooke telah berjaya British lakukan dengan meletakkan pegawai mereka dalam pemerintahan Brooke. Dokumen ini lebih kepada correspondence lah, soal jawab di antara kerajaan British pada waktu tersebut dengan kerajaan Brooke. Sebenarnya apa yang dinyatakan mereka tidak dapat terima kenyataan itu. Mengapa nak serahkan? Dia kata bahawa kamu sudah ada legasi dengan Anthony Brooke, mengapa tak gantikan saja? Ini merupakan bukti bahawa adanya usaha ke arah mendapatkan Sarawak dari kerajaan Brooke dalam dokumen Cession of Sarawak to Her Majesty Government 1946. Untuk mendapatkan Sarawak, British perlu bertindak lebih pantas. Anthony Brooke yang menentang usaha ini telah menjalankan langkah kanan dengan menyantuni rakyat Sarawak. Untuk menangkis usaha Anthony, British telah memujuk rakyat Sarawak untuk menerima penyerahan Sarawak dengan memberi jaminan bahawa ini bukanlah satu penyerahan dan Sarawak tidak berhutang kepada British. Sekiranya British gagal dalam mendapatkan Sarawak, sudah pasti ada banyak akibat lain yang amat dikhawatiri British, antaranya kehilangan sumber ekonomi baru dan juga kehilangan kekuatan politik di Asia Tenggara. Sebenarnya apa yang dinyatakan mereka tidak dapat terima kenyataan itu. Mengapa nak serahkan? Dia kata bahawa kamu sudah ada legasi dengan Anthony Brooke, mengapa tak gantikan saja? Itu yang dinyatakan oleh Datuk Petinggi, kita lihat situ. Jadi penerangan itu tidak berjaya meredakan apa-apa sebenarnya. John Fitzpatrick, seorang pegawai tentera British, telah mengambil alih Sarawak untuk tempoh beberapa bulan sebelum menyerahkannya kepada Charles Vyner Brooke pada tahun 1945. Peristiwa ini berlaku selepas tamatnya pendudukan Jepun di Sarawak. Charles Vyner yang baru tiba dari Australia telah menerima penyerahan semula Sarawak daripada John Fitzpatrick dan disambut dengan baik oleh penduduk Sarawak. Pada waktu ini, penduduk Sarawak mula merasakan sinar untuk berkerajaan sendiri itu hadir semula.
Kehadiran Anthony Brooke yang amat mesra menyantuni rakyat Sarawak juga telah menggambarkan bahawa berkemungkinan akan menjadi pengganti walaupun Charles Viner tidak menyenangi tindakan Anthony. Jadi memandangkan Anthony Brooke ni dia macam selalu communicate ataupun dia ada masa dia akan pergi ke Sarawak. Jadi salah satu tindakan kerajaan British adalah untuk menyekat kemasukan Anthony Brooke ke Sarawak. Salah satu tindakan mereka untuk menghalang ataupun apa kita namakan sebagai menghalang kemarahan anti-session, semangat anti-session ni. Salah satu ialah menyekat kemasukan Anthony Brooke ke Sarawak. Anthony perlu mencari jalan untuk meneruskan kempen menentang penyerahan walaupun disekat kehadiran ke Sarawak. Oleh itu, Anthony telah berkempen di Singapura dan dihadiri oleh penduduk Sarawak yang mendukung anti penyerahan. Ini dilakukan di Singapura kerana British tidak dapat menghalang penduduk Sarawak hadir ke Singapura. Tapi urusan ini pun agak limited. Ya. Kita lihat bahawa British pun tidak memperuntukkan kewangan banyak untuk pembangunan pendidikan itu sendiri. Ya. Di mana masih lagi buta huruf itu masih jurang buta huruf dengan yang kenal huruf itu masih besar. Pendidikan tertiary atau pendidikan tinggi itu juga tidak banyak. Ya, kita lihat. Dan hanya ketika itu ada paling tinggi pun institusi pendidikan Sarawak adalah institusi perguruan. Ya. Yang pertama kita lihat tak ada raja lah, itu satu. Dia ubahkan di mana raja Sarawak itu Ratu England atau King George, lepas tu Ratu Elizabeth lah, mendiang Ratu Elizabeth sebagai pemerintah. Dan tapi wakilnya adalah seorang gubernur. Itu satu perbezaan pentadbiran yang berlaku. Usaha penyerahan Sarawak sebenarnya telah bermula sejak tahun 1846 lagi. Raja Putih pertama, James Brooke, pada ketika itu amat memerlukan kuasa lain kerana dikuatiri Sarawak mudah mendapat ancaman kuasa luar. James Brooke berusaha berbincang dengan Belanda dan Perancis. Belanda tidak berminat, memandangkan Belanda percaya bahawa kerajaan Brooke tidak akan bertahan lama. Charles Viner Brooke pula mendapat tekanan daripada British yang amat kuat. British telah menggunakan apa sahaja undang-undang yang ada untuk menghalang gerakan anti penyerahan. Ini akhirnya menyebabkan rakyat mula tunduk dengan tekanan dan akhirnya perlu menerima kenyataan bahawa Sarawak bakal diserahkan kepada British. Sarawak, tanah air tercinta yang jadi rebutan British dan Brooke, kini telah rasmi menjadi tanah jajahan British. Dalam dokumen ini ada menyatakanlah bajet belanjawan yang ada tinggal dalam kerajaan Sarawak inilah. Apabila dalam tempoh tersebut berlakunya sedikit perbezaan pandangan. Persidangan telah dijalankan dalam Kaunsil Sarawak dan keputusan undian untuk penyerahan Sarawak kepada British telah dipersetujui Dewan dengan majoriti yang kecil. Penduduk Sarawak ketika itu tidak bersetuju dengan keputusan penyerahan Sarawak ini. Ini disebabkan terdapat wakil British dalam Dewan yang dikatakan memihak kepada penyerahan. Ini dianggap bukanlah suara sebenar rakyat Sarawak pada waktu itu. Charles Viner Brooke yang tersepit telah akur dengan keputusan itu. Namun begitu, Anthony masih berusaha mendapatkan Sarawak dengan membawa ideologi anti penyerahan dalam masyarakat Sarawak. Pemasyuran Sarawak kepada British ini telah mendapat reaksi yang pelbagai daripada penduduk. Ada yang menyokong dan ada yang menentang. Pada tahun 1946, itu ialah pasca pendudukan Jepun. Jadi pada waktu itu kerajaan Brooke dipercayai mengalami masalah kewangan lah. Dalam dokumen ini ada menyatakanlah revenue ataupun jumlah
wang ataupun bajet belanjawan yang ada tinggal dalam kerajaan Sarawak inilah, dia lebih ke dalam berjumlah lebih kurang 2 juta pound lah pada waktu itu. Antara persatuan lain yang memberi dukungan kuat kepada PKMS ialah seperti Persatuan Melayu Limbang, Persatuan Anak-anak Bintawak, Anak Astana dan Persatuan Dayak Sarawak PDS dan banyak lagi. Gerakan ini juga disemarakkan lagi dengan sokongan kuat media seperti Surat Khabar Utusan Sarawak. Mereka telah menghantar telegram dan surat bantahan kepada pejabat kolonial di London. Mereka juga telah menjalankan demonstrasi anti penyerahan yang melibatkan penduduk pelbagai kaum seluruh Sarawak. Dan gerakan ini semakin hari semakin kuat. Apabila dalam tempoh tersebut berlakunya sedikit perbezaan pandangan, khususnya di Kuching di bawah PKMS kita lihat, dan di Sibu, Rejang adanya Persatuan Pemuda Melayu yang ditubuhkan di ketika itu dan punya sokongan begitu besar kalau ketika itu, dan mendapat sokongan daripada kesatuan satu lagi Matu, era Matu saya ingat satu, dan beberapa lagi Kenawit dia ada dia punya cawangan dan sebagainya kita lihat di situ. Sebab di Kuching itu mempunyai falsafah untuk mengekalkan pentadbiran Brooke di Sarawak dengan Anthony harus balik. Tetapi ketika itu kita lihat bahawa ada sudah usaha untuk total independent di mana rakyat itu harus hanya kita akan menggunakan Anthony Brooke ini untuk kita kemerdekaan yang jelas. Banyak antara penduduk yang berpendidikan tidak menyokong kerana mereka sedar ini memberi petanda bahawa Sarawak sedang dalam proses perubahan status daripada di bawah pentadbiran Brooke kepada penguasaan kerajaan British. Ini yang merisaukan mereka, malah mereka telah dijanjikan berkerajaan sendiri. Namun begitu, ada juga yang menyokong mereka kerana kepentingan ekonomi dan politik. Sebahagian penduduk yang menyokong juga tidak jelas akan keadaan sebenar dan telah diyakini oleh British seperti mereka mendapat rajah baru, padahal perubahan pemerintahan. Propaganda British itu cukup berkesan apabila mereka telah menemui ketua kaum Dayak seperti Temenggong Iban untuk memberi penjelasan tentang keadaan pengambil alihan British. Mereka juga berusaha dalam memecah belahkan penduduk dengan harapan supaya memudahkan urusan pengambil alihan Sarawak. British berfikir bahawa gerakan anti penyerahan ini tidaklah sekuat yang disangka dan akan lenyap seiring dengan masa. British telah tersilap langkah apabila mereka membuat gambaran sebegini apabila semakin hari semakin panas semarak anti penyerahan ini. Kemuncak kepada penentangan ini ialah pembunuhan Gubernur Sarawak yang menjadi peristiwa hitam dalam sejarah Sarawak yang tercinta. Sebenarnya Gubernur yang boleh anggap sebagai tidak bernasib baik itu adalah Gubernur kedua. Dia sebenarnya golongan yang rasa bahawa perjuangan ini harus bergerak dengan lebih keras lagi, iaitu di berpusat di Sibu di bawah PPM dan adanya Rukun 13 itu sendiri. Apabila kerajaan Brooke tidak memerintah Sarawak lagi dan gubernurnya untuk memerintah, dan juga officer-officer daripada England datang ke Sarawak untuk memerintah. Jadi banyaklah perbezaan dengan Brooke yang mana gubernur tidak ada kuasa mutlak. Jadi pada mereka yang layak adalah Anthony Brooke, Raja Muda. Walaupun title Raja Muda tu saya rasanya 3-4 kali dilucutkan oleh Charles Ryner. Sebab dia orang ni selalu bergaduh, struggle for power. Jadi semasa sebelum session, title Raja Muda daripada Anthony dilucutkan. Clark kemudiannya digantikan dengan Duncan Stewart. Namun begitu, nasib Duncan tidak terlalu baik kerana kebencian rakyat kepada British semakin membuak dan seterusnya menjadi mangsa kepada senjata Rosli Dobi.
Beliau dibunuh semasa melakukan lawatan ke Sibu. Ketika itu, beliau telah ditikam oleh seorang anak muda bernama Rosli Dopi. Duncan kemudiannya dibawa ke Singapura untuk rawatan. Selepas 11 hari, beliau meninggal dunia akibat daripada tusukan Rosli Dopi. Akibat daripada pembunuhan Duncan Stewart, British semakin sedar bahawa tindakan mereka itu satu tindakan yang memperlekehkan atau merendah-rendahkan gerakan keras dari penduduk Sarawak yang sememangnya tidak menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Gerakan ini perlahan-lahan semakin lemah akibat daripada kurangnya dana dari pelbagai pihak. Penyokong gerakan itu mula menjauhi gerakan ini dengan berhijrah ke kawasan-kawasan lain. Ada yang pergi ke Limbang, Lawas supaya untuk mengelak ditangkap oleh pihak berkuasa itu sendiri. Ini tindakan itu menyebabkan gerakan ini seolah akhirnya walaupun ada usaha, tapi kita akhirnya dia telah pun berakhir di situ bahawa dalam, tetapi semangat tu masih kita lihat. Lepas itu kita lihat apabila Malaysia diumumkan itu, kita lihat bahawa itulah semangat mereka berterusan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu. Selain itu, penguasaan British di Nusantara semakin kukuh sehingga melemahkan banyak pertubuhan tempatan. Anthony pula mencari kehidupan sendiri di luar Sarawak. Sejarah inilah yang mengajar kita bahawa sesungguhnya dahulunya nenek moyang kita mempunyai semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan tanah pertiwi tercinta.